Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saripun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Kita mulakan dengan perkembangan pandemik COVID-19 di Sabah hari ini. Malaysia mencatatkan 2,348 kes sembuh hari ini yang tertinggi pernah direkodkan dengan 1,934 atau 82.37% daripadanya di Sabah. Selepas mencatatkan penurunan kes selama 4 hari berturut-turut, kes positif baru di Sabah meningkat hari ini. Hari ini, 293 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah berbanding 232 kes yang dilaporkan semalam. Dengan pertambahan 293 kes positif baru hari ini, jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini 26,912 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 2 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Kedua-dua kes kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent, Sandakan, membabitkan 2 wanita rakyat asing berusia 54 dan 68 tahun. Kedua-dua pesakit mempunyai sejarah penyakit kronik. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 199. Satu kluster baru turut dilaporkan hari ini, iaitu kluster di Bajaru, Lahadatu dengan 90 kes positif setakat ini. Kes-kes positif di negeri Sabah pun semakin stabil, iaitu kurang pada 300 kes untuk tempoh beberapa hari kebelakangan ini. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang positif dan inilah sebabnya kenapa kita telah bermesyuarat mengambil tindakan iaitu positif untuk stand down untuk kes yang dikesan negatif dan tiada gejala dan tiada terdedah pada kes yang positif. Jadi tapi saringan masih terus dijalankan. Tan Sri Dr. Nur Hisham menjelaskan terdapat 4 kategori tindakan yang diambil ke atas pengembara yang tiba di pintu masuk negara dari Sabah. Semalam, kerajaan mengumumkan pengembara dari Sabah hanya perlu menjalani ujian swab pengesanan COVID-19 3 hari sebelum berlepas dari Sabah ke negeri lain di Malaysia. Sekiranya mereka tidak bergejala dan laporan ujian makmal COVID-19 disahkan negatif, pengembara tidak lagi perlu menjalani kuarantin wajib selama 14 hari sebagaimana dikuatkuasakan sebelum ini. Mereka yang pulang negeri Sabah ada 4 kategori. Kategori pertama, kalau mereka disahkan RT-PCR positif, mereka akan dimasukkan ke hospital. Kategori kedua ialah mereka dikesan negatif tetapi terdedah pada kes yang positif. Mereka akan dikuarantinkan wajib untuk 14 hari. Kategori ketiga iaitu mereka negatif tetapi mereka ada gejala, batuk, demam. Mereka juga akan dikuarantinkan untuk tempoh 14 hari. Kategori keempat yang kita laksanakan iaitu pada 11 Oktober 2020 di mana walaupun mereka negatif dan juga mereka tak ada gejala dan tak ada kontak dengan kes yang positif, mereka dikuarantinkan daripada 11 Oktober sehingga ditamatkan semalam iaitu pada hari 20 semalam iaitu 24. Jadi hari ini kita tak melaksanakan untuk kes yang negatif, tapi kes yang positif tetap dikuarantinkan dan juga mereka yang negatif tetapi tak ada gejala negatif tetapi ada kontak dengan kes positif akan dikuarantinkan. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dilaksanakan di Taman Telipok Ria Tuaran selama 14 hari bermula 27 November sehingga 10 Disember membabitkan 18,000 penduduk. Sehingga 22 November 2020, KKM telah melaksanakan sebanyak 2,609 saringan dan telah merekodkan sebanyak 253
kes COVID-19. Sehingga kini terdapat 581 sampel saringan yang masih menunggu keputusan. Atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Taman Telipuk Ria, Tuaran Sabah mulai 27 November sehingga 10 Disember 2020. Pelaksanaan PKPD ini akan melibatkan kawasan seluas 229,459 meter persegi, 3,400 unit rumah dan 18,000 orang penduduk. Manakala PKPD di Kampung Pengaraban, Landung Ayang dan Tanjung Kapur, Kudat sejak 30 Oktober lalu ditamatkan esok seperti mana dijadualkan. Berdasarkan penilaian risiko yang dijalankan oleh KKM, mendapati situasi COVID-19 di lokaliti-lokaliti ini menunjukkan tren penurunan dan terkawal. Sehubungan dengan itu, di atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di Kampung Pengaraban, Kampung Tanjung Kapur dan Kampung Landung Ayang, Kudat, Sabah bermula besok 26 hari bulan. Seperti yang dijadualkan. Penularan COVID-19 di Sabah kini menunjukkan tren penurunan dengan kadar penurunan kes sebanyak 32.4% dalam tempoh 4 minggu terakhir lalu. Alhamdulillah, dengan segala strategi dan langkah yang diambil sama ada oleh Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri, situasi COVID-19 di Sabah kini telah bertambah baik dan menunjukkan tren penurunan. Penilaian risiko oleh KKM dalam 4 minggu terakhir ini menunjukkan penurunan kes di Sabah adalah sebanyak 32.4%. Kita mendoakan agar tren penurunan ini berterusan dan situasi di Sabah kembali pulih seperti sedia kala dan bolehlah kita tamatkan PKPB di Sabah ini. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Kalabakan disenaraikan sebagai sebuah daerah dan dimasukkan dalam senarai zon kuning. 2,064 pesakit sedang menerima rawatan. Kadar penggunaan katil pesakit adalah 31.35%. Sehingga hari ini, 230,377 bakul makanan telah diagihkan. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB meningkat kepada 97.88% berbanding 97.63% semalam. Ahli Parlimen Keningau, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan, diberi pelepasan awal oleh Kementerian Kesihatan untuk hadir ke Parlimen semalam. Ahli Parlimen Keningau, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan menjelaskan beliau diberi pelepasan awal oleh Kementerian Kesihatan untuk hadir ke Parlimen bagi menyertai persidangan Dewan Rakyat semalam. Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri berkata, beliau diberi pelepasan daripada menjalani pemantauan dan pemerhatian mengikut Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 menerusi surat bertarikh 23 November yang ditandatangani Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Lembah Pantai. Dalam satu kenyataan malam tadi, Jeffrey berkata, mana-mana individu yang menjalani kuarantin kendiri boleh memohon untuk pelepasan awal tertakluk kepada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan dan selepas menjalani saringan kesihatan. Sehubungan itu, tiada isu dirinya tidak mematuhi peraturan seperti yang didakwa setengah pihak. Isu double standard juga tidak timbul kerana pelepasan awal itu bukan hal politik. Jeffrey yang juga Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kursta berkata, keputusan itu dibuat Kementerian Kesihatan selepas melakukan beberapa ujian pengesanan COVID-19 dan darah sejak ketibaannya di Kuala Lumpur pada 12 November lalu.
Sehubungan itu, Jeffrey menafikan dakwaan yang turut mengatakan beliau masih berada di Kota Kinabalu pada 13 November lalu. Beliau menyifatkan dakwaan itu sebagai fitnah dan berniat jahat yang bertujuan merosakkan reputasinya sebagai pemimpin. Semalam, persidangan Dewan Rakyat kecoh apabila Datuk Muhammad Aziz Jaman, warisan Sepanggar, mendakwa Datuk Dr. Jeffrey yang berada di dalam Dewan tidak menjalani kuarantin 14 hari selepas pulang dari Sabah. TUDM melaksanakan penerbangan Ihsan membawa 2 bayi dari Kota Kinabalu ke Subang. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM melaksanakan penerbangan Ihsan membawa 2 bayi lelaki dari Kota Kinabalu yang perlu menjalani pembedahan segera dan rawatan lanjut di Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur semalam. TUDM dalam kenyataan memaklumkan pesawat angkut A400M dari nombor 22 Skuadron Pangkalan Udara Subang bersama 2 bayi itu berlepas dari Pangkalan Udara Kuching pada jam 6.30 petang dan tiba di Pangkalan Udara Subang pada jam 9 malam. Kedua-dua bayi berkenaan, Andrews Steve Henry yang berusia sebulan dan Fadli Arman Iman Hamizan 2 bulan, sebelum ini dirawat di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Andrews Steve mengalami masalah jantung dan buah pinggang, manakala Fadli Arman mengalami masalah jantung dan saluran kencing. Menurut kenyataan itu, pesawat diterbangkan oleh Major Khairul Iqmal Ishak dan dibantu pembantu juruterbang Kapten Muhammad Amir Syahrin bersama 4 kru. Turut mengiringi seorang pegawai perubatan, seorang jururawat dan juga ibu kepada bayi masing-masing. Selasa lalu, TUDM turut melaksanakan penerbangan Ihsan membawa 3 bayi yang mengalami masalah jantung daripada Kuching ke Subang. Selain itu, pesawat terbabit turut membawa sampel ujian COVID-19 daripada Tawau, Kota Kinabalu dan wilayah Persekutuan Labuan untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan. Pasukan Polis Marin mematahkan cubaan menyeludup minuman keras dari Labuan ke Sabah semalam. Cubaan seorang lelaki tempatan menyeludup 350 karton minuman keras tidak bercukai ke Tanah Besar berjaya dipatahkan pasukan Polis Marin PPM Labuan petang semalam. Pemangku Pegawai Pemerintah PPM Labuan, Inspektor Syafiq Reza berkata pihaknya berjaya menahan lelaki tempatan berusia 38 tahun itu dalam op terancang atau op benteng COVID-19 di Pekan Menumbuk pada 6.15 petang semalam. Beliau berkata, anggota PPM menahan sebuah lori 10 tan yang dipandu lelaki tersebut dan pemeriksaan ke atas lori mendapati terdapat minuman keras belum bercukai yang disyaki cuba diseludup ke Tanah Besar. Katanya, lori terbabit dipercayai bergerak dari Labuan menuju ke Menumbuk dengan menaiki feri kenderaan. Pemeriksaan lanjut mendapati terdapat 350 minuman keras berjenama Royal Stout dan Guinness Stout yang disembunyikan bersama muatan tepung gandum dalam kargo lori tersebut. Jumlah keseluruhan nilai rampasan minuman keras termasuk sebuah lori dianggarkan melebihi RM350,000 termasuk cukai. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967. Akibat tertekan dengan masalah keluarga, seorang remaja perempuan bertindak nekat terjun ke dalam Sungai Sembulan di Kota Kinabalu tengah hari tadi. Bagaimanapun dalam kejadian jam 1.30 tengah hari itu, gadis berusia 15 tahun terbabit sempat diselamatkan anggota bomba dan penyelamat Malaysia yang bersiap sedia di tebing sungai. Difahamkan sebelum kejadian, gadis itu berdiri di sebuah jambatan paip sebelum disedari orang ramai.
Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu, Jamaluddin Husin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 1.46 tengah hari. Seramai 15 anggota dan pegawai bersama sebuah jentera, sebuah EMRS dan 2 kenderaan utility dikerah ke lokasi kejadian. Selepas hampir 5 minit memujuk, gadis itu bertindak terjun ke sungai menyebabkan pasukan bomba yang sudah bersiap sedia terus bertindak menyelamatkannya. Selepas diselamatkan, gadis itu dihantar ke Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu untuk pemeriksaan lanjut. Sekian berita Borneo Turi TV malam ini. Saya Salvinus Saribos.